Namun selepas pembentangan Belanjawan 2023 kita nak tahu ataupun berbincang dengan lebih lanjut bersama dengan pakar di mana bajet 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Anwar Ibrahim menggariskan peta hala tuju ekonomi Malaysia dengan fokus pada reformasi fiskal dan menarik pelaburan strategik dan juga memberdayakan rakyat Malaysia. Dan walaupun bajet ini merangkumi pelbagai sektor dan juga inisiatif, kita nak tahu implikasinya terhadap pasaran modal Malaysia adalah sangat penting juga. Jadi dalam sisi ini kita akan meneroka potensi kesan inisiatif ini terhadap pasaran modal Malaysia dengan meneliti peluang kepada para pelabur. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini di dalam talian adalah Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kayhan Wealth Advisors. Siddiq, mungkin pertama sekali boleh kongsikan apakah perkara menarik dalam Belanjawan 2025 pada kali ini yang kalau secara tidak langsung memberi faedah kepada pasaran saham? Okey, baik Nabila. Apa yang saya boleh katakan untuk bajet 2025 ni yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu adalah perancangan kerajaan untuk menjadikan caruman EPF wajib kepada pekerja asing. Kita tahu bahawa pada tahun hadapan ada gaji minimum 1,700 dan 1,700 ini dinaikkan kepada semua pekerja termasuk pekerja asing. Akan tetapi bila kita lihat kerajaan merancang untuk menjadikan caruman EPF wajib untuk pekerja asing, so ianya dapat mengurangkan pengaliran wang keluar daripada Malaysia dan juga ianya meningkatkan jumlah keuangan KWSP dan KWSP kita tahu mereka buat masa ini fokus kepada pelaburan dalam Malaysia seperti yang disarankan oleh PM Anwar. So kita lihat ianya meningkatkan kecairan dalam pasaran saham Malaysia, khususnya stok-stok yang memenuhi kriteria untuk dilaburkan untuk menjadi instrumen-instrumen pelaburan yang untuk KWSP ini. So kita lihat ianya satu langkah yang dijaga meningkatkan sumbangan EPF dan berpotensi meningkatkan kecairan di pasaran equity domestik. Itu yang lain daripada yang jika kita bandingkan pada bajet-bajet sebelum ini. Belanjawan 2025 ada menekankan berkenaan dengan komitmen kerajaan terhadap tanggungjawab fiskal dengan juga pengurangan defisit fiskal yang dijangka kepada 3.8%. Jadi Siddiq, bagaimana komitmen ini boleh mempengaruhi sebenarnya keyakinan pelabur dalam pasaran Malaysia terutamanya dengan mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global pada ketika ini? Okey, pengurangan fiskal, defisit fiskal daripada 5.5 iaitu pada tahun 2022 menunjukkan komitmen kerajaan terhadap kelestarian fiskal jangka panjang. So ianya memberi isyarat yang kuat kepada bahawa Malaysia serius untuk mengekalkan kestabilan ekonomi. Satu faktor penting yang menjadi keutamaan pelabur asing ketika mereka membuat keputusan pelaburan, terutamanya dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. So sekiranya defisit meningkat, so, geopolitical risk yang berlaku pada masa ini mungkin akan memberi kesan kepada negara-negara Asia dan mengurangkan trade di antara negara Asia dan Malaysia. So sekiranya defisit kekal rendah, ianya memberi tanggapan dan memberi impak yang kurang mendalam terhadap ekonomi Malaysia. Dan juga dengan pengurangan hutang baru iaitu daripada 100 bilion pada tahun 2022 kepada jangkaan 80 bilion iaitu jangkaan untuk 2025, kita lihat Malaysia dilihat lebih berisiko rendah kepada pelabur, khususnya kalau kita comparekan dengan negara-negara sekitar Asia. So beberapa firma yang kita tahu masih menetapkan penerapan yang tinggi terhadap pasaran saham Malaysia dan juga terhadap kredit Malaysia, dan ianya akan mencetuskan lebih banyak aliran masuk pelaburan asing yang terutamanya akan menyokong pertumbuhan pasaran saham tempatan. So ketidaktentuan ekonomi ini kalau kita lihat menjadi cabaran yang perlu diambil kira. Faktor-faktor seperti yang saya katakan tadi, geopolitical risk, gangguan rantaian bekalan dan juga tekanan inflasi global boleh menjejaskan prestasi ekonomi Malaysia walaupun usaha fiskal domestik berjalan lancar. So oleh itu, di samping komitmen terhadap tanggungjawab fiskal,
kerajaan akan terus berusaha menyampaikan langkah-langkah ini dengan berkesan kepada pelabur untuk memastikan keyakinan mereka terhadap Malaysia kekal kukuh serta mampu menghadapi cabaran ekonomi global yang berpotensi menjejaskan sentimen pasaran. Menyentuh mengenai pelaburan, PM Anwar juga ada memperkenalkan kerangka insentif pelaburan baru yang fokuskan kepada aktiviti bernilai tinggi. Dan sektor manakah kalau Siddiq boleh kongsikan yang dalam kerangka ini dilihat paling berpotensi untuk pelabur dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi pelaburan sedia ada di Malaysia? So, apa yang PM katakan kerangka insentif pelaburan baru adalah untuk mempelbagaikan sektor elektrik dan elektronik dengan memberi insentif kepada aktiviti bernilai tinggi seperti reka bentuk integrated circuit IT, pemberian insentif cukai yang diperluaskan untuk aktiviti ekspor terutamanya dalam reka bentuk IT bertujuan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia dalam rantaian global. Ini kalau kita boleh kaitkan ianya kesinambungan daripada pelan semikonduktor dan juga pelan data center yang diumumkan baru-baru ini. So langkah ini kita lihat dapat menarik pelabur dalam bidang reka bentuk IC serta pembangunan yang lebih canggih menjadikan Malaysia lebih kompetitif dalam pasaran E&E global. So selain itu, kalau kita lihat kerangka ini juga dia beri tekanan kepada pembangunan bakat dan bidang AI, robotik dan juga teknologi baru. So, universiti swasta dan juga institusi latihan vokasional iaitu TVET akan menerima potongan cukai khas sekiranya mereka menawarkan kursus-kursus baru dalam bidang ini sekaligus membina tenaga kerja yang berkemahiran tinggi untuk sektor masa depan negara. So, inisiatif ni kita lihat bukan saja menggalakkan pelaburan dalam pendidikan tetapi juga menarik syarikat yang ingin memanfaatkan kumpulan bakat yang sedang berkembang ni. So di samping inisiatif daya tahan rantaian bekalan dalam kerangka insentif ini dia menawarkan insentif cukai kepada multinational company yang membekalkan yang menjadi dan juga pembekal tempatan bagi memperkukuhkan rantaian bekalan domestik sekaligus mempromosikan kerjasama dan pemindahan pengetahuan dalam sektor utama. So jika saya boleh katakan kerangka ini dia lebih menggalakkan pembangunan kluster ekonomi serantau berdasarkan kelebihan unik setiap negeri. Kalau kita lihat setiap negeri yang dinyatakan dalam bajet iaitu seperti Perlis dan Sabah, ianya boleh menarik pelaburan dalam sektor tenaga boleh diperbaharui dan Pahang dan juga Terengganu untuk industri kimia. So seiring dengan trend global, kerangka ini dapat meningkatkan kelestarian dan menawarkan insentif cukai kepada pelabur yang memfokuskan kepada ESG seperti aktiviti penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon iaitu CCUS. So peralihan strategi ini ke arah aktiviti yang lebih bernilai tinggi. Amalan mapan ini bukan saja meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang, malah menggalakkan inovasi kerjasama dan juga modal perniagaan yang lebih lestari di seluruh sektor utama negara. Baik, selain dalam belanjawan penekanan berkenaan dengan insentif pelaburan baru, bajet yang terbaru ini juga memberi penekanan kepada sokongan kepada berkenaan dengan startup melalui pelbagai inisiatif seperti Dana National Fund of Funds, FOF. Jadi apakah potensi inisiatif ini dalam merangsang inovasi dan juga bagaimana ia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang Malaysia? Dan kalau boleh sedikit kongsikan juga bagaimana inisiatif ini mungkin membuka peluang kepada pelabur dalam pasaran awam, Siddiq? So, memang betul inisiatif Dana National Fund of Funds ianya yang diperkenalkan 2 bulan 3 bulan yang lepas iaitu under Gear Up, dia dapat mencipta pelbagai peluang pelaburan di pasaran awam. Macam mana dia mencipta peluang pelaburan? Bila dengan sokongan NFOF iaitu National Fund of Funds, dia mempercepatkan pertumbuhan ekosistem startup. Kita tahu startup kalau dia nak minta pinjaman di bank agak susah. So bila NFOF ni ada, ianya mempercepatkan pinjaman kewangan dan juga memangkin sebab institusi yang terlibat dalam National Fund of Funds dia akan melihat dan juga menjadi mentor kepada syarikat-syarikat startup ni, iaitu membantu
mempercepatkan tahap kematangan sektor startup ni, dan juga kita lihat kebanyakan startup kali ini, pada hari ini, kalau kita tengok dalam masa 3 tahun hingga ke 5 tahun, mereka boleh menyenaraikan syarikat mereka di pasaran awam. Dan ini kalau berlaku di Malaysia, iaitu sekarang tahun 2025, so kita boleh lihat startup-startup ni boleh menjadi syarikat-syarikat yang disenaraikan di paparan besar Malaysia maybe pada 2027, 2028. So ianya memberi pelabur akses kepada peluang pelaburan dalam syarikat yang berinovatif dan mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi. So pelaburan dalam startup ni terutamanya yang mempunyai asas keuangan yang kukuh dan modal perniagaan yang inovatif juga berpotensi untuk memberi pulangan yang tinggi. So sokongan daripada NFOF dapat memberi keyakinan tambahan kepada pelabur tentang kesahihan dan prospek pertumbuhan syarikat-syarikat ini. Sebab kita tahu ramai yang ada startup, tapi bila syarikat GLIC, iaitu syarikat pelaburan kerajaan, melabur di dalam syarikat startup ni, ianya memberi persepsi keyakinan tambahan terhadap pelabur untuk melabur, untuk masuk bersama melabur dalam syarikat startup ni. So melabur dalam syarikat-syarikat startup ni, dia membolehkan pelabur terdedah kepada teknologi, itu yang pasti. Yang kedua, dia memberi mempercepatkan lagi proses peningkatan produktiviti di kalangan pekerja-pekerja startup. Dan yang ketiga, ia berpotensi untuk menjadi disruptif di kalangan negara-negara Asia. Sidik, dengan semua, kalau kita nak mempertimbangkan segala inisiatif dan juga unjuran yang digariskan dalam Belanjawan 2025 ni, kalau kita boleh tahu apakah jangkaan keseluruhan Sidik terhadap prestasi pasaran saham Malaysia akan datang, dan kalau kita dapat lihat prospek untuk Malaysia kelihatan optimis, positif trajectory, mungkin ada juga downside risk yang perlu kita beri perhatian oleh pelabur. Jadi apakah ia, Sidik? Okey, baik Nabila. So, pihak UOB KCL, kita masih menunjukkan FBM KSCI untuk mencapai paras 1,735 pada hujung tahun ini. Dan jika kita lihat untuk bajet 2025 ni, ada beberapa sektor yang mendapat manfaat. Seperti tadi yang saya, sebelum sesi saya tadi, Nabila ada katakan sektor construction, iaitu perumahan, pembinaan dan juga sektor keuangan memberi manfaat, mendapat manfaat daripada bajet 2025. Tambahan lagi, sektor mana yang mendapat manfaat selain daripada keuangan, teknologi dan juga perumahan, sektor pengguna. Sebab kita lihat peningkatan gaji minimum daripada 1,500 hingga 1,700 mulai Februari 2025 bersama dengan kenaikan gaji penjawat awam. Ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna. Walaupun ada orang kata, inflasi meningkat, tapi jangan kita lupa setiap bulan, setiap DUN ada menjalankan pasar rahmah. So ini dapat mengurangkan inflasi. So kita lihat pendapatan boleh guna tu tetap meningkat dan ianya memberi manfaat kepada sektor pengguna. Yang kedua, sektor tenaga, iaitu peruntukan 300 juta untuk perancangan pengalihan tenaga, dijangka memberi manfaat kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam projek solar yang berskala besar, serta juga pengendali grid, iaitu tenaga nasional. So kenaikan 3 kali ganda daripada peruntukan tahun lalu tu, kita lihat dapat menyokong matlamat kerajaan untuk mencapai karbon sifar menjelang 2050. Dan akhir sekali, sektor pelancongan. 2026 adalah tahun melawat Malaysia dan juga kita perlu kena gabungkan dia dengan ASEAN Chairmanship, iaitu Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Ia dapat menarik pelancong ke Malaysia. So 550 juta yang diperuntukkan untuk mempromosikan pelancongan ini untuk tahun melawat Malaysia dapat memberi pengukuhan kepada syarikat-syarikat yang berkaitan pelancongan. Akan tetapi memang betul apa yang Nabila cakap, selain daripada manfaat, ada sektor-sektor yang
tidak mendapat manfaat ataupun yang menerima kempias daripada pelan-pelan kerajaan, iaitu seperti pembuatan minuman. Banyak yang kita boleh manfaatkan dari segala inisiatif dan juga unjuran dalam Belanjawan 2025, dan Siddiq juga sudah menyentuh berkenaan dengan Tahun Laut Malaysia 2026 yang mana kita akan bincangkan selepas ini, selepas kita berhenti rehat seketika. Jadi terima kasih diucapkan kepada Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kayhan Wealth Advisors.